Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muallimah Syafiza. Alhamdulillah, dengan kasih sayang dan rahmat Allah, setelah beberapa bulan akhirnya kita bertemu jua, walaupun dalam keadaan yang sedikit berbeza. Walaupun begitu, Muallimah amat berharap pembelajaran secara online ini murid-murid tetap bersemangat untuk mendapatkan ilmu, insya-Allah. Murid-murid, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah malu. Sila buka buku teks akhlak pada muka surat 32. Sebelum itu, mari kita lihat video ini. Ish, tak maulah. Malulah saya. Alah, dia tu malu-malu kucing je. Malu biarlah bertempat. Sifat malu sebenarnya datang daripada iman. Jika seseorang Muslim itu ada sifat malu, maka perbuatan maksiat dan perkara dosa dapat dihindari olehnya. Malah, dalam masa yang sama, sifat malu boleh mendorong seseorang Muslim itu memperbaiki diri dan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kini, sifat malu sering disalah erti dan dianggap kolot oleh masyarakat kerana dianggap jika seseorang itu pemalu, sampai bila pun tidak akan maju atau berjaya. Ada suatu kisah tentang dua orang sahabat Nabi. Salah seorang sedang menasihati sahabatnya supaya tidak mempunyai sifat malu yang berlebihan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Biarkan ia begitu. Sesungguhnya malu itu sebahagian daripada iman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah bahawa pertama, sifat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menjadikan seseorang itu meninggalkan dosa dan memperbanyakkan amalan. Kedua, sifat malu kepada manusia pula akan membuatkan kita memelihara akhlak, mengelakkan kita menyakiti orang lain dan mengelakkan jatuh maruah diri. Ketiga, sifat malu kepada makhluk Allah yang lain seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan akan menjadikan kita lebih menjaga alam persekitaran dan mengelakkan melakukan berlakunya kerosakan. Marilah kita sama-sama berdoa agar kita dikurniakan sifat malu yang membawa kita kepada keimanan. Buat yang terbaik, selebihnya serah kepada Allah. Murid-murid, di dalam tajuk ini terbahagi kepada 5 bahagian. Bahagian yang pertama adalah kita akan mengenal apakah maksud malu. Kedua, menyebut bahagian malu. Ketiga, membaca dan menghafal dalil bersifat malu. Keempat, menyatakan kebaikan bersifat malu. Dan yang terakhir, menyenaraikan keburukan tidak bersifat malu. Apakah maksud malu? Malu adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang kurang sopan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya tiap-tiap agama itu ada pekertinya dan pekerti Islam itu adalah malu. Malu terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah malu kepada Allah. Kedua, malu kepada manusia. Dan yang ketiga adalah malu kepada diri sendiri. Pembahagian sifat malu yang pertama adalah malu kepada Allah. Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan garis pemisah antara akhlak Islam dengan bukan Islam. Tanda seseorang itu malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Kedua, malu kepada manusia. Tidak menyakiti dan tidak berkata sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain. Menjaga kesopanan dan kemuliaan. Contohnya, tidak membuka keaiban orang lain, tidak mengatakan perkataan yang kotor, mengumpat atau mengajak kepada kemaksiatan. Dan yang terakhir adalah malu kepada diri sendiri. Menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak dan merendahkan martabat seperti mengikut hawa nafsu. Seterusnya, mari kita lihat hadis yang masyhur tentang malu. Muallimah amat berharap anak-anak murid semua dapat menghafal hadis ini. Sabda Rasulullah SAW, "Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannati." Maksudnya, malu itu sebahagian daripada iman. Keimanan itu tempatnya di syurga. Apakah kelebihan jika kita bersifat malu? Yang pertama,
ia menunjukkan tanda-tanda keimanan. Kedua, ia dapat menjauhkan diri daripada kejahatan. Dan yang ketiga ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kesan-kesan jika tiada sifat malu? Yang pertama, tiada batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Kedua, ia akan mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Dan yang terakhir adalah diri tidak berasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.